Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Nibili Studio. Okay guys, hari ni aku nak ceritakan satu kisah seram yang aku dapat daripada Utusan Malaysia yang ditulis oleh Roshihan Anwar Yop tentang Midnight Movie. Okay, pernah tak korang tengok Midnight Movie macam cerita pukul 12:30 malam, cerita-cerita seram lah. Okay, penulis ni nak cerita ni. Dimulakan dengan Assalamualaikum. Sekadar ingin bertanya kepada pembaca sekalian, ada tak di antara anda yang suka menonton wayang cerita seram pada waktu lewat malam? Atau budak-budak sekarang ni panggil tayangan midnight? Pernah tak berlaku pengalaman yang menyeramkan ketika sedang asyik menonton? Jika ada, mungkin kita ni senasib. Tambahan pula, peristiwa tersebut meninggalkan kesan trauma yang cukup mendalam. Baiklah, dipendekkan cerita kan, mesti korang semua nak tahu kan apa yang terjadi kepada penulis ni. Okay, ceritanya begini. Aku ni memang kaki wayang. Tambah pula kalau kisah misteri atau hantu. Boleh dikatakan kalau ada cerita begini memang aku tak pernah lepas lah. Lepas tu aku sajalah cari cerita tengah-tengah malam, baru feel. Hendak dijadikan cerita. Pada satu hari, aku dengan rakan aku, Aril, pergi menonton sebuah filem seram. Cerita ni memang popular, maklumlah filem Melayu kan. Lepas itu, banyak pula akhbar dan majalah yang ulas kononnya filem ni antara yang terbaik di Malaysia. Campur tolak iklan, akhirnya cerita pun bermula jam 12 tengah malam. Mesti korang seram kan 12 tengah malam. Okay, kita sambung Aku jeling penonton dalam dewan tu, memang tak ramai. Rasanya tidak sampai 10 orang. Mungkin disebabkan filem ini sudah 2 minggu ditayangkan atau sebab tidak ramai yang mahu menonton pada lewat malam. Aku dan Ari menonton dengan penuh khusyuk. Jalan cerita memang menarik. Tambahan pula banyak adegan-adegan surprise yang ditonjolkan. Sesekali, kedengaran jugalah jerit pekik menonton yang terkejut dan ketakutan. Aku dan Aril hanya tertawa kerana lucu dengan gelagat mereka. Sekali-sekala tu adalah skrin beralih terang. Sempatlah juga aku toleh ke arah pengunjung lain yang berada di situ. Nampak masing-masing muka cemas, takut sehingga keadaan yang masih menutup muka. Hampir setengah jam cerita ditanyakan. Tiba-tiba skrin di hadapan bertukar gelap, seolah-olah terpadam. Suasana bertukar sunyi. Aku jeling Aril dan Aril pun jeling aku. Dia memandangku dengan penuh tanda tanya. Mungkin juga dia ni berperasaan seperti aku. Dia tanya aku, kenapa pula tiba-tiba skrin ni gelap? Filem ni rosak ke? Tanyanya kepadaku. Aku angkat bahu, tiada jawapan. Mungkin masalah teknikal agaknya, kataku. Hampir 1 minit berlalu, tiba-tiba telingaku menangkap satu bunyi seperti orang yang menangis. Walau perlahan namun tetap jelas kedengaran. Bunyi tangisan tersebut cukup sayu sambil diselangi esak sendu sendan. Aku cuba mendengar dengan teliti untuk mencari dari mana arah bunyi. Tersebut mata aku liar melihat sekeliling, tiba-tiba skrin di hadapan bertukar kembali terang. Suspend tak? Okay, aku sambung menonton namun dalam hati masih timbul tanda tanya. Suara esak tangis masih lagi kedengaran walaupun ditenggelami bunyi audio filem di hadapan. Sebaik skrin bertukar terang, aku menoleh ke belakang. Kosong. Aku palingkan muka ke sudut bucu barisan paling belakang. Aku tersentak. Nampak jelas seseorang wanita berambut panjang sedang bertunduk bersandar. Aku jadi terkejutlah. Dalam hati aku berfikir, siapa pula wanita ni? Sudahlah seorang diri, kemudian duduk terpencil di sudut belakang. Aku tanya kat Aril, kau ada dengar tak bunyi perempuan menangis tak? Aril mengangguk seraya memandangku. Aku rasa perempuan yang kat kerusi hujung di belakang tu lah. Aril serta-merta memalingkan mukanya. Aku juga terus sama menoleh sebelum kami saling berpandangan. Aku dapat lihat wajah Aril yang bertukar pucat. Aku juga tidak terkecuali. Jantungku serta-merta berdegup kencang. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Aril tanya perlahan. Aku mengangguk tanpa kata. Aku rasa macam ada yang tak kena lah ni. Sumpah babe, aku serang gila ni. Aku diam tanpa jawapan. Memang kata-katanya ada kebenaran sebaik kami melihat wanita tersebut. Wajahnya cukup menyeramkan. Mukanya putih menepak dan bola matanya pula tersembul seakan-akan mahu keluar. Aku berdoa dalam hati agar filem yang ku tonton ketika itu tamat secepat mungkin. Tidak sanggup aku duduk lama di situ kerana fikiranku sudah melayang. Tumpuanku ketika itu bukan lagi ke arah skrin,
tetapi sebaliknya wanita misteri di belakang. Apa yang ada dalam fikiranku ketika itu adalah persoalan yang sukar dijawab. Wanita tersebut manusia ataupun sebaliknya. Aku rasa macam sedar hatilah. Jom kita balik nak, kata Arif perlahan. Ketika bercadang untuk melangkah keluar dari tempat duduk, tiba-tiba ada dengan seram terpapar di skrin hadapan. Bunyi helai melalui audio di hall tersebut membuatkan kami terkejut. Tetapi aku dapat rasakan ada sesuatu berbeza yang mendatangkan persoalan. Bunyi helaian di audio sudah berhenti, namun seakan-akan ada sambungan dari arah belakang. Aku perasan telingaku dapat menangkap dengan jelas. Memang bunyi tersebut datang dari arah tempat duduk wanita tersebut. Aku jeling ke arahnya. Jelas kelihatan dia sedang ketawa, mengekek-kekek sehingga kepalanya terhingut-hingut ke atas ke bawah. Pelik bonang gayanya. Kenapa pula aksinya begitu, sedangkan cerita yang ditandangkan bukan cerita komedi? Aril memandangku dengan perasaan cuak. Kami serentak menoleh ke arahnya. Namun lain pula jalannya. Wanita tersebut turut berpaling dan membalas pandangan kami. Serta-merta dia berhenti mengilat. Matanya terjegil memandang ke arah kami. Rasa nak luluh jantung aku dibuatnya. Peluh mula membasahi tubuh walaupun suasana di pawagam cukup sejuk. Aku tidak tahu adakah pengunjung lain perasan atau tidak kewujudan wanita di kerusi tersebut. Atau adakah hanya aku dengan Arif saja menyinarinya. Babe, jomlah kita belah. Aku dah tak boleh fokus ni. Aku rasa perempuan tu bukan manusia lah, babe. Aku percayalah cakap aku ni, kata Arif secara perlahan. Aku mengangguk sambil mencapai beg galas yang kuletakkan berhampiran kakiku. Ketika aku dan Arif melangkah keluar dari kursi, sekali lagi kami lemparkan pandangan ke arah tempat duduk wanita tersebut. Namun alangkah terkejutnya kami kerana kursi tersebut kosong tanpa penghuni. Aku pandang sekeliling sah, tiada sesiapa di situ. Aku dan Arif bergegas keluar. Kami berlari-lari anak menuju ke arah lift untuk turun ke tempat parking. Dalam hati kami berdoa agar tiada apa-apa berlaku ketika itu. Selesai membayar duit parking di mesin automatik yang ada di situ, kami bergegas ke kereta. Sepanjang perjalanan kami tidak berbual kerana fikiran masih melayangkan jauh memikirkan kejadian itu sebentar tadi. Kami akhirnya selamat sampai ke rumah. Malam itu aku dan Arif tidak tidur di ruang tamu kerana takut bermalam di bilik masing-masing. Sejak kejadian tersebut, aku tidak pernah menjejakkan kaki lagi pawagam tersebut. Itu adalah kali terakhir aku menonton tayangan Midnight. Sehingga hari ini, aku masih berasa trauma jika menonton secara cerita seram. Pasti mataku akan liar ke arah deretan kerusi-kerusi yang berada di situ. Tapi, panggung wayang di mana yang aku masukkan, biarlah ia menjadi rahsia. Hanya aku dan Arif yang tahu. Cuma pesanku, berhati-hatilah jika ingin menonton pada lewat malam. Okay guys, cerita itu seram lah guys. Sebab dia cerita tentang waktu malam kan, 12 malam tengok cerita seram, tiba-tiba ada kelibat kat belakang. Kalau korang macam ni? Korang nak lari ke korang stay kat dalam pawagam? Tiket dah bayar ni. Okay guys, itu sahaja untuk konten pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. Yang penting like tau. Okay guys, terima kasih semua atas pengkongsian. Jumpa lagi di next video. Ni Billy Studio.